So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi, welcome back to this channel. Okay, so untuk video kali ni, this is going to be video yang continuation from the previous video. So, kalau belum tengok lagi, please check it out. So that untuk video ni awak akan dapat fully understanding. Okay? Okay, so untuk this video, cikgu akan sambung cerita tentang struktur jantung. As in, kita dah cover in the previous video tentang struktur asas jantung. And now, cikgu nak completekan the whole diagram. Tapi sebelum cikgu get into that one, cikgu rasa it would be good kalau kita do a little bit recall and also revision tentang sistem peredaran darah manusia. Okay? So let's. Right, so bila kita bercerita tentang sistem peredaran manusia, awak kena tahu yang sistem peredaran manusia berbeza dengan ikan, serangga dan juga katak. Basically, untuk sistem peredaran manusia, dia adalah sistem peredaran tertutup, ganda dua dan juga lengkap. So, quick recall tentang apa yang dimaksudkan dengan sistem tertutup. Darah yang ada dekat dalam kita punya badan ni, dia sentiasa berada di dalam salur darah. Dia mengalir dekat dalam salur darah sahaja. Dia tak terkeluar. Itu maksud dia. And then, apa yang dimaksudkan dengan ganda dua? So, in short, apa yang awak kena tahu adalah dalam satu kitaran lengkap peredaran manusia, darah tu dia mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. So, itu nanti cikgu akan explain dengan lebih lanjut the next clip. So, untuk lengkap maksudnya adalah darah beroksigen dan juga darah tanpa oksigen dia terpisah. Okay, so settle tentang sistem peredaran tertutup, ganda dua dan juga lengkap untuk manusia. Okay, next, apa yang awak kena tahu adalah untuk satu kitaran lengkap peredaran darah manusia, dia terbahagi kepada 2 jenis. Alright, so jenis yang pertama dikenali sebagai jenis peredaran pulmonary dan yang kedua adalah jenis peredaran sistemik. So dua-dua ni bergabung dapatlah satu kitaran lengkap peredaran darah manusia. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan pulmonary dan apa yang dimaksudkan dengan sistemik? Cara untuk awak bezakan di antara dua ni adalah awak kena tahu darah, okey, darah yang mengalir keluar dari panjang jantung bagi sistem pulmonary ataupun sistemik, dia pergi ke mana? So daripada jantung, darah tu mengalir pergi ke mana? Okey, so kalau katakanlah dia mengalir pergi ke paru dan kemudian balik semula ke jantung, maka itu adalah sistem peredaran pulmonary. Tapi kalau dia daripada jantung, dia mengalir pergi ke tisu badan dan kemudian kembali semula ke jantung, membawa maksud itu adalah jenis peredaran sistemik. So dekat sini cikgu ada tips nak share. Oh ya, jangan lupa tekan button like and subscribe sebagai tanda sokongan untuk cikgu. Thank you. Okay, so kat sini cikgu ada cara cikgu lah untuk cikgu ingat dan cikgu hafal. So bila cakap sistem peredaran pulmonary dengan sistem peredaran sistemik, apa yang awak kena tahu adalah bila kita sebut je sistem peredaran pulmonary, cikgu nak awak terus ingat dalam kepala JPJ. So apa yang dimaksudkan dengan JPJ? Maksudnya untuk sistem peredaran pulmonary, darah mengalir dari jantung pergi ke paru dan kemudian kembali semula ke jantung. Bila cikgu cakap darah tu dari jantung pergi ke paru, membawa maksud itu adalah darah di oksigen. Boleh check out the previous video. Okay, so JPJ dah settle kan? Okay, kemudian jom kita pergi untuk sistemik. Okay, senang je. Kalau tadi JPJ, untuk sistemik cikgu nak awak ingat JPJ juga tapi dia ada perut dekat bawah. So maksudnya JBJ. So apa maksud JBJ? JBJ maksudnya adalah untuk peredaran sistemik, darah mengalir dari jantung, keluar daripada jantung, pergi ke tisu badan dan kemudian dia kembali semula ke jantung. So daripada jantung pergi ke tisu badan, darah tersebut adalah darah darah beroksigen. Sebab kita nak hantar oksigen kan pergi sel badan. Okay, now kita nak lengkapkan struktur jantung yang hari tu cikgu dah ajar. So kembali semula ke tingkap. Okay, let's consider belah sini adalah belah kiri, yang ini adalah kanan. Okay, cikgu sambung daripada gambar rajah yang sebelum ni. So, untuk kita punya gambar rajah tingkap ni, ada tambahan sedikit, tambahan dari segi pintu. Kita nak tambah pintu untuk atas dan juga dekat belah tepi. Okey, jom kita lengkapkan struktur jantung ni. Kita mulakan dulu dengan sistem pulmonary, boleh? Okey, so kita dah ceritakan kalau sistem pulmonary JPJ, jantung, darah beredar keluar daripada jantung pergi ke paru dan kemudian kembali semula ke jantung, betul? So sebab nama dia adalah sistem peredaran pulmonary, cikgu nak awak ingat
pintu keluar dengan pintu masuk darah bagi sistem pulmonary, dua-dua ada label pulmonary. Sama ada dia pulmonary artery ataupun dia vena pulmonary, nanti kita labelkan. Tapi start dengan itu dulu. Kemudian darah tu dah sampai dekat paru-paru, dah berlakunya proses pertukaran gas, maka gas beroksigen dah masuk kat dalam darah, maka darah beroksigen akan kembali semula ke jantung ikut pintu nama pulmonary tadi. Tapi labeling ni tak lengkap lagi. So, untuk the whole structure ni, cikgu nak awak hafal yang ini sahaja dulu. Okey, darah beroksigen dari paru-paru masuk ke jantung ikut pintu pulmonary. Tapi pulmonary apa? Pulmonary vein ataupun vena pulmonary. Ingat yang ini je. InsyaAllah yang lain semua awak akan ingat. Okey, so follow cikgu rapat-rapat. So vena pulmonary dekat sini, darah akan mengalir masuk. Kemudian dia akan lalu, ada satu laluan dekat sini. Laluan kat sini nama dia adalah injap. Okey, now kita nak labelkan injap dekat dalam kita punya struktur jantung. Cara untuk awak ingat injap ni, awak kena tahu injap ni memang akan ada dekat tengah-tengah. Sebelum cikgu nak namakan injap yang ini, jom kita labelkan yang senang dulu. So, untuk bahagian tengah, dua-dua injap yang ada dekat tengah ni nama dia sama. Semilunar valve ataupun bahasa Melayu dia adalah injap sabit. So, kalau belah kiri, since cikgu dah start dengan sini dulu kan, cikgu nak kenalkan awak dengan nama B, bicuspid valve ataupun injap bicuspid. Darah beroksigen dia dah mengalir daripada atrium kiri, dia dah lalu injap bicuspid pergi ke ventricle kiri. Otot ventricle kiri akan pump darah beroksigen tu keluar, okey, dan dia akan lalu injap sabit dan kemudian dia akan keluar terus dekat satu saluran. Saluran dekat atas ni, cikgu tengok bentuk macam tu, cikgu terus ingat aorta. I don't know why, tapi nama dia tu macam sinonim dengan gambar rajah dia. So yang ini adalah aorta, okay, which is dia pun adalah salah satu salur yang di bawah jenis salur darah arteri. Dan darah beroksigen tu dia akan keluar ikut aorta. Okay, now kita dah nak start jenis peredaran sistemik. Remember sistemik? Jantung, tisu badan jantung. So, darah beroksigen daripada aorta dia akan keluar pergi ke tisu badan dan dekat tisu badan tu berlakulah proses pertukaran gas, and then selepas tu dia akan kembali semula ke dalam jantung. Okay, alright. So, bila cikgu cakap kembali semula ke dalam jantung, maksudnya darah tu dah jadi darah terdioksigen lah, sebab kat tadi dekat kapilari dah berlakunya proses pertukaran gas. Okay, now sekarang nak masuk ke dalam jantung balik, betul? So darah tersebut adalah darah terdioksigen. Nama dia apa cikgu? Saya tak tahulah, confused, saya nak hafal. Okay, so cikgu nak awak tengok macam ni, gambar rajah tadi. Okay, awak dah tahu belah kiri darah masuk ikut vena pulmonary, betul? Now belah kanan, dia akan masuk ikut nama salur darah yang sama. Tapi bukan pulmonary, kita ikut vein. Kita ikut nama vein tu. Tapi nama dia bukanlah vein, nama dia adalah vena cava. Okay, so sekarang ni awak dah boleh nampak tak kat mana dia punya persamaan dia. So darah terdioksigen, now dia akan masuk ke dalam jantung ikut vena cava, turun pergi injap untuk yang belah kanan. So dia akan lalu injap tricuspid, berbawah pergi ventricle kanan. Kemudian untuk ventricle kanan dia akan pump darah tersebut, akan keluar lalu dekat injap sabit dan kemudian dia akan keluar ikut salur darah. Okay, salur darah kat sini kita masih lagi songkan, betul? Nama dia pulmonary, tapi kita tak tahu dia pulmonary apa. So sekarang ni cikgu nak awak tengok sebelah dia, aorta, betul? Dan tadi cikgu dah cakap aorta dia adalah salur darah arteri. So yang sebelah ni automatically nama dia adalah pulmonary artery. Sekarang dah boleh nampak sebenarnya dia orang ni berkaitan, betul? Okey, dan darah terdioksigen akan keluar ikut arteri pulmonary ataupun pulmonary artery dan terus pergi ke paru. Okey, membawa maksud dah bermula sistem peredaran pulmonary. Kemudian dia akan habiskan lakitan tersebut. Okey, dan kalau awak perasan, berapa kali darah tu lalu ikut jantung? First tadi dia masuk, betul? Darah beroksigen, dia masuk, and then kemudian dia pergi dekat tisu badan, proses pertukaran gas, kemudian dia masuk sekali lagi ke dalam jantung. Itu yang dimaksudkan dengan sistem peredaran ganda 2. Dia lalu jantung 2 kali. Alright?
Okay, so kalau awak tengok balik, tadi cikgu cerita tentang cara nak hafal struktur-struktur yang ada dekat jantung. Kita almost done tapi belum lagi. Okay, so tadi awak dah nampak kan? First cikgu ajar awak yang pertama sekali kita start dulu dengan sistem peredaran pulmonary. Ambil nama pulmonary, terus letak dekat bahagian darah keluar nak pergi ke paru dan juga darah beroksigen nak masuk ke dalam jantung. So dua nama ni adalah pulmonary. Tapi kita labelkan salah satu dulu. Kita ambil vena pulmonary dulu dekat belah kiri. Vena pulmonary adalah tempat darah beroksigen mengalir, kemudian dia akan masuk, lalu dia akan penuhkan dekat atrium kiri, kemudian dia akan turun melalui injap bicuspid, kemudian pergi ke ventricle kiri, kemudian otot ventricle kiri dia akan pump dan darah tersebut dia akan lalu dekat injap sabit dan kemudian akan keluar terus pergi dekat struktur yang namanya aorta. Okay, sejenis salur darah arteri. Maka bermulalah sistem peredaran sistemik pula. So untuk sistem peredaran sistemik, darah beroksigen keluar daripada jantung ikut salur yang namanya aorta, kemudian dia akan terus pergi ke tisu badan, berlakunya proses pertukaran gas karbon dioksida akan masuk ke dalam darah dan kemudian darah tersebut menjadi darah terdioksigen dan kemudian darah terdioksigen tersebut akan masuk semula ke dalam jantung melalui yang sebelah tadi pulmonary vein, betul? So opposite dia akan jadi vein juga. Cuba nama dia adalah vena cava. So vena cava dia akan bawa masuk darah terdioksigen masuk ke dalam atrium kanan, kemudian turun ikut injap tricuspid pandai, kemudian dia akan pergi ke ventricle kanan. Otot ventricle kanan akan mengepam darah terdioksigen tersebut dari ventricle kanan lalu injap sabit dan kemudian keluar ikut salur yang namanya pulmonary artery. Senang kan? Tak susah pun. Okay, alright. So, kat sini tadi cikgu dah explain tentang sistem peredaran tertutup, gada dua. Now, lengkap. Tadi cikgu dah cakap kan, darah beroksigen dengan darah terdioksigen kat dalam jantung dia tak bercampur. Macam mana boleh tak tercampur? Rupanya yang dinding tengah dekat kita punya tingkap tu namanya adalah septum. So septum tugas dia adalah untuk mengasingkan ataupun mengelakkan darah beroksigen dengan darah terdioksigen daripada bercampur. Okay, alright. So menjadikan sistem peredaran darah manusia menjadi lengkap dan juga efficient. So mudahlah kita nak menjalankan kehidupan seharian. Kita ni kan banyak benda nak kena buat, banyak benda kena fikir, betul tak? Okay, alright. So itulah cerita tentang jantung. Thank you so much guys for watching this video. Kalau awak rasa video ni bermanfaat, please share dekat sesiapa yang memerlukan. Dan kalau awak ada any request untuk any other topics, just let me know. I am happy to help. Dan insyaAllah kita doakan yang baik-baik sahaja untuk semua orang. Okay? Alright, so till then kita jumpa untuk next video. Bye-bye. Assalamualaikum.